IHR ni ejen rejim Zionis, boleh ulas sikit? Okey, IHR ni sebenarnya saya mendapat maklum daripada rakan-rakan dan tengok dalam social media yang mana international health regulations yang telah diwujudkan sejak tahun 2005, yang mana seluruh dunia yang mana mempunyai keahlian anggota di bawah WHO, iaitu sebanyak 160 buah negara telah menandatangani IHR ini. IHR ini sebenarnya adalah satu garis panduan ataupun memorandum persefahaman yang menuntut untuk kita mengawal kesihatan dan juga keselamatan awam atas dasar kesihatan ataupun cara kita mengawal tentang penyakit-penyakit yang baru, tentang daripada segi perubatan yang ditetapkan di bawah dasar WHO. Walau bagaimanapun pada 2020 selepas kita diserang pandemik COVID-19, kita telah menukar cara dan juga rejim kesihatan kita, yang mana ketika itu ramai yang mati disebabkan COVID-19, tentang dasar, tentang polisi, iaitu tentang macam mana kita untuk mengawal pandemik dengan dikenakan kuarantin, dengan mengambil vaksin. Dan ini juga sebenarnya belum termaktub di dalam IHR sebelum ini. Tetapi COVID-19 telah menukarkan peranan dan juga mengetatkan kawal selia tentang fungsi keselamatan dan kesihatan awam dengan mengubah beberapa fasal dan juga beberapa kaedah di dalam IHR, yang mana kita dimaklumkan kerajaan ketika itu telah menandatangani draft untuk mempersetujui apa isi kandungan dan intipati yang telah dipersetujui di peringkat IHR di bawah WHO. Tapi yang malangnya, saya apabila melihat social media, ada beberapa NGO bersama dengan PPIM, iaitu Persatuan Pengguna Islam Malaysia, yang diterajui oleh Toki, saya nampak ada kebenaran dan juga ada merit kenapa intipati dan juga isi kandungan IHR yang perlu kita tangani secara final pada bulan November ataupun Disember pada tahun ini untuk dimuktamadkan, tidak dimaklumkan kepada khayal ramai, malah tidak juga dibawa ke dalam parlimen untuk dibentangkan isi kandungannya untuk dibahaskan. Al-maklumlah ketika itu parlimen telah digantung, dan apabila parlimen dah dibuka, tiada kertas ataupun orang kata pembentangan yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan ketika itu ataupun daripada pihak kerajaan untuk membahaskan apa isi kandungan IHR ini. Dan pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu tampil ke hadapan, terutamanya Menteri Kesihatan yang baru, untuk memberi tahu apa isi kandungan IHR ini. Dan saya paling tidak boleh terima kerana dalam salah satu klausa ataupun isi kandungan itu telah membuat satu ketetapan apabila berlaku pandemik, kerajaan ataupun ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong, tidak boleh mencampur tangan dalam urusan dan ada unsur paksaan terhadap apa jua yang telah ditetapkan dan apa jua yang telah diputuskan oleh pihak WHO dengan IHR ini untuk diimplementkan ataupun dilaksanakan di negara-negara yang terbabit dengan pandemik. Inilah sebenarnya satu perkara yang amat malang, iaitu kedaulatan negara dan kebebasan kita yang untuk menentukan daripada segi dasar ataupun polisi kesihatan awam kita dikawal oleh pihak lain. Dan saya ibaratkan ini seperti ejen ataupun agenda Yahudi Israel yang ingin mengawal negara-negara yang seperti Malaysia dengan kawalan yang begitu halus, menggunakan kaedah kesihatan dengan menggunakan agenda IHR untuk
menjajah pemikiran dan juga menjajah kesihatan rakyat melalui agreement ataupun isi kandungan Aisyah. So inilah sebenarnya benda yang paling saya merisaukan, dan pihak kerajaan perlu berhati-hati dengan agenda yang sebegini, dan secara tidak langsung kerajaan juga perlu memainkan peranan untuk memberi pengetahuan kepada rakyat apa tentang isi kandungan, dan sekiranya kandungan ini tidak membawa faedah dan lebih membebankan dan juga lebih merugikan kerajaan dan rakyat, kita harus menolak supaya agenda Israel Yahudi ataupun agenda yang kita tak tahu yang ingin menjajah kita dalam bentuk kaedah lain iaitu kesihatan perlu kita tentang dan tolak sama sekali. Okey, itu saja.